Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Kali ini Cikgu akan membincangkan bab matematik tingkatan 4 iaitu bab 5. Tajuknya rangkaian dalam teori graf. Di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 5.1 iaitu rangkaian. Standard pembelajaran adalah untuk yang pertama membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah. Yang kedua, graf pemberat dengan graf tak berpemberat. Jadi untuk objektif video pada kali ini, kita akan membanding beza antara graf terarah dengan graf tidak terarah. Apakah beza antara graf terarah dengan graf tidak terarah? Jadi graf terarah adalah tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda arah kaitan. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, kita lihat A kepada B. Dia ada arah A kepada B. Okey, C kepada B. Juga C kepada A. Jadi antara apa tujuan tanda arah ini adalah untuk mewakilkan aliran proses sebagai peta jalan raya, menunjukkan penanda arah, litar elektrik, rangkaian komputer dan sebagainya. Jadi sistem peredaran darah dalam badan manusia juga dikategorikan sebagai graf terarah. Okey, begitu juga rangkaian elektrik, stesen jana kuasa, stesen transformer, pencawang serta pengguna ialah bucu dan kabel serta wayar berperanan sebagai tepi. Okey, seterusnya kita lihat pula apa maksud graf tidak terarah. Graf tidak terarah adalah graf mudah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penanda arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Jadi kalau kita highlightkan di sini kita nampak arahnya. Bagi graf tidak terarah, tepinya tiada sebarang arah. Okey, jadi ini adalah maksud graf terarah dan graf tidak terarah. Jadi jika kita kaji graf terarah daripada rajah 1 ini, menunjukkan graf mudah dan terarah. Jadi bagi tepi AB, bucu A ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. Kenapa? Kerana arahnya daripada A kepada B. Bagi tepi BC, BC, bucu C ialah bucu awal, bucu B adalah bucu akhir kerana arahnya adalah C kepada B. Semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Untuk rajah 2 menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Jadi kita lihat di sini E4 iaitu gelung 4, lengkung 4 adalah daripada P kepada R. Menunjukkan P ialah bucu awal dan R ialah bucu akhir. Jadi P awal, R akhir. Kenapa? Kerana arahnya daripada P kepada R. Jadi kalau kita lihat tepi E5 iaitu E5, arahnya adalah R kepada P. Menunjukkan R ialah bucu awal dan P ialah bucu akhir. Dan seterusnya kalau kita lihat E2, jadi kita ada gelung di sini QQ. Q ialah bucu awal dan bucu akhir kerana E2 merupakan suatu gelung seperti yang kita sedia maklum dalam video sebelum ini. Gelung akan bermula pada bucu yang sama dan berakhir juga pada bucu yang sama. Seterusnya kita akan lihat beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Jadi kita akan lihat jenis graf mudah terlebih dahulu. Untuk graf tidak terarah iaitu tiada penanda arah. Bucunya adalah A, B, C dan D. Jadi A, B, C dan D. Dan tepinya adalah A kepada B, A juga kepada C, B kepada C dan C kepada D. Jadi bilangan darjahnya, darjah untuk bucu A ada 2, iaitu 1, 2. Bucu B juga 2, 1, 2 garis. Bucu C ada 3 garis yang menghubungkan, 1, 2, 3. Bucu D ada 1 dan jumlah darjahnya adalah 8. Jadi apa yang kita kenal pasti di sini, kedua-dua pasangan bucu AB atau BA boleh mewakili tepi AB. Jadi kita tak kisah sama ada kita ingin tulis AB atau BA, tepi yang sama. Jadi untuk graf mudah bagi graf terarah, graf yang sama. Kita lihat ini untuk graf tidak terarah tadi. Jadi kita lihat bucunya masih lagi sama A, B, C, D, tetapi untuk tepinya mestilah mengikut arah. Iaitu yang pertama B kepada A mewakili ini. Kedua C kepada A, B kepada C dan D kepada C. Walaupun kita ada 4 tepi, tetapi cara penulisannya mestilah mengikut arah yang diberi dalam graf tersebut. Untuk darjah,
Okey, kita akan lihat di darjah yang masuk untuk A. Jadi darjah yang masuk untuk A, kalau kita lihat di sini ada 2, iaitu 1, 2. Sebab tu darjah in untuk A ada 2. Yang keluar tiada, iaitu kosong. Jadi darjah untuk A jumlahnya adalah 2. Jadi kita pertimbangkan pula bucu P. Darjah yang masuk, kita lihat tiada arah masuk kepada B. Jadi darjah masuk di in B adalah kosong. Darjah yang keluar 1, 2. Jadi di out untuk B adalah 2. Okey, darjah yang masuk untuk C, jadi kita lihat untuk B totalnya juga kita akan dapat 2 untuk B. 0 tambah 2. Jadi untuk C, kita lihat bucu C yang masuk ada 2. 1, 2. Jadi D in, darjah in untuk C ada 2. Yang out ada 1. Kita lihat penanda arah keluar 1. Jadi jumlah untuk C ada 3. Jadi kita fokus untuk bucu D yang masuk tiada. Jadi kita letak darjah in untuk D adalah 0 dan D out untuk D adalah 1. Jadi D, bucu D dan ini adalah arah keluar. Jadi jumlahnya adalah 1. Jadi jumlah darjah untuk A, B, C 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Jadi ini cara menentukan darjah untuk graf terarah. Berbeza dengan graf tidak terarah walaupun jawapannya sama. Apa yang membezakan dengan graf tidak terarah? Okey, bucunya masih sama dengan graf terarah, tak terarah, yakni graf terarah, maafkan cikgu. Okey, tetapi untuk kita senaraikan tepinya mestilah mengikut arah yang diberi, iaitu yang pertama kita lihat P kepada Q. Okey, Q kepada R kepada Q. Okey, di sini adalah S kepada Q. Kita tak boleh ambil Q kepada S kepada Q kerana arahnya S kepada Q. Okey, seterusnya kita ada T kepada S di sini. Okey, gelung T kepada T, gelung mesti kembali kepada titik asal. Okey, dan yang terakhir adalah T kepada P. Jadi itu beza bagaimana menulis tepi untuk graf terarah dan graf tidak terarah. Okey, dan darjahnya juga kita akan lihat. Okey, untuk setiap bucu kita lihat yang masuk, kita tengok ada tak arah masuk kepada P, tiada. Jadi darjah in untuk P, okey, ada 1 di sini. Jadi darjah in untuk P ada 1, iaitu garis tepi ini. Okey, darjah yang keluar juga ada 1. Okey, untuk Q, titik Q, darjah yang masuk, kita tengok arah masuk ada 1, ada 2 dan ada 3. Jadi kita tulis 3. Untuk titik Q yang keluar hanya ada 1. Okey, untuk darjah yang masuk untuk titik R, kita cari titik R, ada tak darjah masuk? Ada 1 di sini. Okey, daripada Q kepada R. Okey, darjah yang keluar ada 1 juga, iaitu R kepada Q. Okey, untuk titik S, darjah yang masuk kita ada 1 juga, iaitu T kepada S. Okey, darjah yang keluar juga ada 1, iaitu S kepada Q, iaitu garis ini. Tepi yang saya nyatakan tadi. Okey, untuk titik T, okey, yang masuk ada 1. Okey, yang keluar ada 1, 2, 3. Gelung tadi ada 2, ya, 1 masuk, 1 keluar. Okey, jadi jumlahnya adalah 14. Walaupun kita lihat di sini jumlah tepi dan jumlah garisnya, jumlah darjahnya adalah sama, tetapi cara menentunya dan cara menulisnya adalah berbeza. Sekian saja untuk video pada kali ini. Diharapkan murid-murid dapat membezakan bagaimana ingin menulis tepi untuk graf terarah dan graf tak terarah. Begitu juga bagaimana ingin menulis darjah bagi graf terarah dan graf tak terarah. Sekian, terima kasih.